天就是模式如刀，mengasah lidah seperti pisau。呀，从这个一个字的意思就可以知道，磨 adalah mengasah。忘记了，先用印尼文讲。Dalam berapa minggu ini saya tuh sakit, kesempatan mendengar khotbah Hosea, pendeta Hosea. Jadi tidak dengar di gereja saya dia khotbah hari ini nggak tahu masuk nggak. Minggu kemarin juga nggak bisa. Puji Tuhan lagi dalam keadaan sakit, mengingatkan saya harus benar-benar memakai waktu dengan teliti, jangan memboroskan waktu. Maafkan saya kalau hari ini suara saya masih lemah, boleh nanti tanya kalau belum nggak ngerti. Oke, mari kita lihat hari ini. Mo se ru tao, mo itu mengasah, se itu lidah, ru itu seperti, tao itu pisau. Jadi mengasah lidah seperti pisau. Apa iya lidah kita bisa diasah? Benar bisa diasah, juga bisa dimuntulkan ya. Kita lihat yuk dari 这个成语是模式如刀，它的解释是说话不燥，犹如刺刀，好像利刀刺人。度的源于好像比准了的剑呀。说话枯燥就是乱讲话，犹如刺刀就是乱刺人，好像你刺刀这样子刺人。度的原理很度的，好像比准了的箭，就像我们射箭的人是要比的很准的，然后放出去这样子，很准的刺痛人家。这个是模式儒道的解释。Arti idiom ini berarti berbicara gegabah, ya, bagaikan pedang, seperti pisau tajam yang membidik, menusuk seseorang, mengucapkan kata-kata pahit seperti anak panah yang diarahkan ke dengan tepat, ya. Jadi kalau ngomong tuh bicaranya nggak dipikir dulu gegabah ya, tapi dia punya seperti pedang, ya, bicara seperti pedang. Ngeri ya, ngomong tuh seperti pedang, seperti pisau tajam yang menusuk seseorang, mengucapkan kata-katanya seperti anak panah yang diarahkan tertuju pada tepat sekali. Kalau seperti panah tuh dibidik dengan tepat terus langsung tusuk darah, keluar darah tepat tempatnya. Itu arti kata ini. Hari kita seterusnya lihat 模式如刀，它的出处是诗篇的64章2到3。求你保护我的生命，免遭恶人的谋害，使我脱离作恶之徒。他们的舌头锋利如刀，远离恶毒，犹如利剑。Tolong gambar saya jangan dicoret-coret ya. 处呀，他的诗篇64章2到3，求你保护我的生命，免遭恶人的谋害，使我脱离作恶之徒。他们的舌头锋利如刀，言语恶毒，犹如利剑。Yang ini是我们祷告的时候，可能我们这边的华侨就会比较有感觉得到啊，在乱的时候，在政治到这乱
动乱动荡的时候，我们就会祷告，求你保护我的生命免遭恶人的谋害。呀，使我脱离作恶的之徒呀，yang demo ya serem ya。但是他们的舌头锋利如刀，言语恶毒，犹如利剑啊，itu semoga kita tidak ada ya, kita tidak ada orang yang seperti begitu di dalam grup BPMP ya. Kut- Kutipannya ini dari Mazmur 64 3 sampai 4. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat ya. Jadi sembunyikanlah kita doa ya. Kita kalau lagi ketakutan kita sembunyikanlah aku terhadap kepersepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan ya, yang menajamkan lidahnya. Nah, ini mulai lidahnya ya, ngomongannya yang jahat, menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah ya. Kita orang Kristen, anak Tuhan, harap jangan jadi orang seperti begini. Juga minta Tuhan lindungi kita ya. Kita berdoa seperti begini. Sembunyikanlah aku terhadap kesepakatan orang jahat ya. Terhadap kerusuhan-rusuhan orang yang melakukan kejahatan. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Yang membidikkan kata-kata yang seperti panah ya. Seperti panah mengerikan ya. Jadi kayak kita di fitnah gitu ya. Mari kita lihat lagi. 诗篇的52章2到5节，你这诡诈的人啊，舌头利如剃刀，尽是害人的奸计。你喜爱邪恶，不爱善良，不爱良善。你喜爱虚谎，不爱真理。你有诡诈的石头，你好说恶言恶语，上帝必永远毁灭你，他必抓住你，把你从家里拉出来，从祸人之地铲除。呀，从诗篇的52章2到5节，在这里有讲到你这诡诈的人啊，舌头利如剃刀，剃刀是最利、最锋利的刀，剃头发的刀是最锋利的。竟是害人的奸计。你喜爱邪恶，不爱良善。你喜爱虚谎呀，虚谎，他不爱良善的，他喜欢吵吵闹闹，喜欢有事情发生，好像怕天塌下来，怕如果没有事情的话，天会塌下来。不爱真理，他不喜欢真理，又诡诈的石头。对吧？这边是不是好呀？这个是好说呀，喜欢说好说恶言恶语，喜欢说恶言恶语的，上帝必永远毁灭你。你要毁灭你，上帝这样子的人永远必毁灭你，他必抓住你，把你从家里拉出来，从祸人之地铲除。哇，很可怕啊，可怕！Mari kita lihat bahasa Indonesianya. Mazmur 52 ayat 4 sampai 5. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih dari yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Ya, ya kalau orang yang sudah kebiasaan itu dia nggak terasa ya, dia senangnya merancangkan kehancuran. Lidahnya seperti pisau cukur yang diasah. Kalau nggak ngomong jahat, dia nggak senang. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan yang
benar. Ya, 这个是bahasa Indonesia. OK，我们再看啊，诗篇的64、7到8，这个诗篇全部都是从大卫他的诗篇，他的感觉、他的感受讲出来的。他说：“但上帝必用剑刺他们，将他们刺伤，他们必自作自受，被自己的石头所害。”呀，他说诗篇，这大卫他做见证，他说遇到这样子的，上帝必用剑刺他们，将他们刺伤，他们必自作自受，被自己的石头所害。按上帝会用箭射他们，将他Ya, 们射 Mas 伤。bahasa Indonesia. Mazmur 64 ayat 8 sampai 9. Tetapi Allah Bagian menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Ya, ini adalah saksi-saksi dari eh, Daud ya, di Mazmur tuh Daud ya. Dia dia bilang kita nggak usah khawatir, tapi Allah akan menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka akan terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Jadi tidak dibiarkan oleh Tuhan. Ya, jangan khawatir, tapi kita ingat mulut kita. Ya, oke, kita lanjutkan. 箴言12章18到19节，出言不慎，犹如利剑伤人，知子之言，知子之言却能医治创伤。诚实的人永远长存，撒谎的石头转瞬即逝。出言不慎的有人，他如利剑的伤人。知子之言，orang yang 自知的、聪明的、理智的人的言语，却能医治创伤。诚实的口永远长存，撒谎的舌转瞬即逝。OK，所以这句的成语让我们记得我们的口呀，我们的口。Amsal 12 ayat 8 sampai 19. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ya, ini dari Amsal juga ada ngomong ya, kayak dia bilang harus kita ngomong jujur, karena kita kalau dusta sekejap mata aja udah ketahuan seolah-olah. Karena satu dusta nutupinnya 10 untuk 10 kata nutupin itu nggak cukup. 一个谎言用设计来盖住盖不住的ya ada. Jadi bilang orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang yang bijak mendatangkan kesembuhan. Aduh, kita mendingan jadi orang yang lidahnya yang bijak ya, bisa menyembuhkan orang ya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Oke, ini hari untuk ingatkan kita ya semua. 末世如刀诗篇34 他说：若有人热爱生命，渴望长寿和幸福，就要舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要去恶行善，竭力追求和睦，
这个是圣经的秘密，长寿和幸福的秘密。若有人热爱生命渴望长寿，我们都希望渴望长寿，也渴望幸福就要舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要去恶行善，竭力追求和睦。大家都想吧，长寿吧，不是只有我们，连中国的主席习近平、苏联的布丁，他们在见面的时候都在讨论怎样长寿，可以活到120岁。他们在谈论中国在研究可以人能够长寿到120岁，他们都想长寿。那你看这里的秘密，若有人热爱生命，渴望长寿和幸福，就要舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要去恶行善，竭力追求和睦。这个是圣经的秘密，长寿的秘密。Mari kita lihat Mazmur 34, 13-15. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini kalau menurut saya ini adalah rahasia kita mau menjadi panjang umur dan bahagia. Ini di dalam Alkitab sudah terdapat, ya. Bukan kita aja yang kepengen panjang umur, pengen bahagia. Pemimpin yang besar, pemimpin Tiongkok Xi Jinping, sama pemimpin Putin Soviet, mereka kemarin ini yang pertemuan dengan yang Prabowo itu di dalam situ ada pembicaraan. Salah satunya pembicaraan tuh Tiongkok akan menemukan apa nggak tahu yang supaya bikin orang bisa umur 120 umurnya. Bisa mencapai 120. Di situ membuktikan semua orang kepengen panjang umur, ya. Nah, di sini ada rahasianya katanya. Tuhan kasih melalui Mazmur ngasih tahu. Mau panjang umur, nikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang penipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, bagaimana bisa tahu yang mana baik, yang mana jahat? Hanya baca Alkitab. Alkitab itu adalah satu yang di dalamnya yang mana baik, yang mana benar, yang mana salah. Situ di dalamnya jelas. Jadi baca Alkitab terus kita akan lebih tahu yang mana baik, yang mana tidak baik. OK，selanjutnya 我们再接下来看诗篇141章3到4。耶和华，求你守住我的口，看住我的嘴。耶和华，求你不要让我的心偏向邪恶，免得我与恶人同流合污。我们祷告呢，这个也是，大卫祷告，大卫也是人啊，不是神啊，跟我们一样。他说：“耶和华，求你守住我的口，看住我的嘴。耶和华，求你不要让我的心，最重要的是心，偏向邪恶，免得我与恶人同流合污。”这个心，因为心就是口讲出来，就是从心里说，心最重要的是让我的心不要偏向邪恶。这个是大卫的经验，他的经历，他的祷告，让我们学学他，让上帝掌管你的心，
先掌管你的心，不是先看住我的口，先掌管你的心，勒住你的舌，先掌管你的心。Ya, oke. Mazmur 141, 3-4. Awasilah mulutmu, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ya, jelas ya. Dia bilang, nih kita pengalaman dari ya Daud ya. Dia doa, dia juga manusia ya. Dia bilang, oh Tuhan, awasilah mulutku Tuhan. Berjaga pada pintu bibirku. Janganlah condongkan, ini yang penting. Janganlah condongkan hatiku, karena hatiku kalau condong, mulut kalau pasti keluar yang jelek. Kalau hatiku condongkan kepada yang jahat, pasti keluar jelek. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jangan ya, suruh condongin, jangan kasih ke sana, jangan ke arah yang jahat. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Jangan kita apa sih rakus dengan sedap-sedapan seolah-olah gitu kan. Kalau 我们华语是不要去贪小便宜或者是贪心jangan yang enak jadi kita ikutin jangan ke sana. Jadi jaga hati saya supaya mulut saya dijaga tidak yang jahat keluar. Itu Mose Rutau punya efek. Nah sekarang kita belajar juga sama Daud ya. Daud ini bukan ngomong yang jahat aja. Selain ngomong jahat dia minta tolong Tuhan tolong. Dia masih mau belajar ngomong yang baik bagaimana untuk memuliakan Tuhan. 我们今天跟诗篇大卫学习，我们要勒住我们的舌头，我们要看住，不要把我的心走向跟恶人同流合污。但不但这样子，他还要不停的在心里讲真理，真理他要讲出来好的话。你看诗篇39章1到4节，我说我要谨言慎言谨慎，我说我要谨言慎言谨慎。对不起，错了，老师，要谨言慎行，要谨言慎行，免犯口舌之罪，免犯口舌之罪。只要身边有恶人，我就用脚环勒住自己的口，要用脚环，脚环都就是在马上马。我们看马，不是有脚环在他的嘴里勒住自己的口，然而默不作声。但是连好话也说不出口时，内心就更加痛苦了。我心如火烧，越沉思越烦躁，便开口呼求耶和华，求你让我知道我人生的终点和寿数，明白人生何其短暂。Dia sudah maju lebih他想的比勒住舌头不要讲坏话还在前面。他说，除了免犯口舌之罪，只要身边有恶人，我就要勒住我的自己的这口。然而第二在他的修养已经更高。他说我默不作声的时候，连好话都说不出口的时候，内心就更加痛苦。所以不是说叫你不说话好的我也不说我怕讲错话，我不要讲话等下得罪人，但是对的我也不讲。他不是这样子，他更深的修养，
他说连好话说不出口时，内心就加痛苦，我心如火烧，越沉思越烦躁，便开口呼求耶和华，求你让我知道我人生的终点和寿数，明白人生何其短暂。他的意思是，除了勒住自己的手、舌头，不要讲坏话，但是好话的时候、对的时候、有真理的时候，一定要说，一定要说。讲真理的时候，一定要说，不可以说我怕事，等下热到我，不如我不要讲，等下若火上身，他的修养更高了。OK，我们从大卫学到更深的修养。Mari kita lihat Mazmur 39, 2 sampai 3. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Ya, di sini kita belajar dari Daud lebih dalam lagi bahwa kita bukan jaga diri untuk jangan sampai berdosa mulut kita di depan orang fasik, ya. Kita kekang, tidak mau, kita tidak mau depan dia, kita malah ikut sama dia. Tapi dia belajar lagi, suruh diam, keluh diam, biarpun kebenaran pun aku jauh dari yang baik, hal yang baik pun aku diam. Enggak, ya. Jadi banyak kita biasa, saya nggak berbuat jahat, tapi kalau itu nolong, enggak daripada saya nolong celaka ntar saya. Nah ini ya, ini dia lebih dalam lagi. Dia bilang, kalau aku jauh dari yang baik, tapi penderita pun makin berat. Dia merasa kalau jauh dari yang baik, hal yang baik itu berat. Ya, berat. Ini lebih dalam lagi. Ya, belajarannya. Berat ini ya, memang susah ya kita. Mari kita teruskan. Hatiku tuh ya, dia punya beratnya gimana? Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepada ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ya, jadi dia keluh kesah ya, kesah kalau ada yang baik tidak ngomong tuh dia takut. Nah, kayak seperti saya sakit, saya baru rasa, aduh, harus baik-baik gunakan waktu. Cepat berbuat yang bagus-bagus, buatlah. Nah ini dia bilang ya, kepada batas umurku, supaya mengetahui betapa fananya aku. Jangan, jadi berarti mulutnya ngomong yang jelek, jangan ngomong yang jelek. Tapi kalau yang baik nggak boleh diam. Gitu loh ya, dengan singkatnya seperti gitu. Oke, yuk. Mari kita teruskan. Ya, 一夫所书无远会矣，一句都不可出，要随时随地说造就人的好话，使听的人的益处，不要让上帝的灵担忧。你们已经盖上了圣灵的印记。这个经文让我们记得，当我们污言秽语出口的时候，上帝的灵，我是在担忧的。上帝听到他是担忧的，所以这里让我们记得，你知道吗？污言秽语一句不可出口，要随时随地造就人的好话，使听的人有益处，不要让上帝的灵担忧。你们已经盖上了圣灵的印记，因为我们已经有了印记，所以我们当出口污言秽语出来的时候，马上上帝的灵就在担忧。
呀，所以这个是 connect 呀，这有灵通啊，所以我们要记得这个境界，让我们记得。Oke, bahasa Indonesia. Efesus 4:29-30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, ini eh, eh, Efesus ini mengingatkan kita saat kita mengeluarkan perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, itu langsung lagi mendukakan Roh Kudus Allah. Karena kita sudah dimateraikan. Kalau yang belum dimateraikan mungkin nggak connect. Kita connect. Jadi kalau kita Roh Kudusnya kita salah ngomong, kita ngomong yang nggak bagus, itu Roh Kudus tuh luka, dia menduka, dia lagi duka, ya kan? Ingatkan kita, jadi kita sudah bukan anak yang nggak ada orang tuanya, kita ada orang tuanya, kita ada anak Allah, connect sama Allah, ya. Oke, 诗篇的52章8到9节，但我就像上帝殿中的一棵橄榄树，枝茂叶枝繁叶茂。我永永远远信靠上帝的慈爱。上帝啊，我要永远赞美你的作为，我要在你忠心的子民面前仰望你善美的名啊。这个是最后的末世如刀，最后的境界。但我就像上帝殿中的一棵橄榄树，枝繁叶茂。我永永远远信靠上帝的慈爱。上帝啊，我要永远赞美你的作为，我要在你忠心的子民面前仰望你善美的名。呀，jadi从这个境界，我们大家都很希望神慈爱的神伸出手，每时每刻的看顾我们。所以，我们就像上帝殿中的一棵橄榄树，枝繁叶茂。我永永远远都信靠上帝的慈爱。上帝啊，我要永远赞美你，我的口要永远赞美你的作为。我要在你忠心的子民面前仰望你赞美的名。不记得在这样子的石头，我们勒住石头，我们因为它是上帝殿中的一棵橄榄树。Oke, bahasa Indonesia ya kita teruskan. Ini adalah ayat terakhir. Mose Rutau. Mazmur 52, 10, 11 ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak bermasyurkannya di depan orang-orang kau kasihi. Ya, kita semua mengerti, kita tahu eh, Tuhan itu maha kuasa. Kita kepengen sekali kita adalah disayang Tuhan, selalu di tangan Tuhan, selalu dijaga Tuhan. Maka kita jaga mulut kita, karena kita tuh seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Ya, kita percaya akan kasih setia Allah. Kita percaya dan terus-menerus selamanya. Jadi kita mulutnya mau bersyukur kepadamu selama-lamanya. Jadi kalau ketemu yang baik, yang betul, kita mesti ngomong. Mulutnya nggak boleh tutup. Tapi yang jaga yang jeleknya. Engkau yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak bersyukur terus di depan orang-orang yang kau
kasihi ya, kita terus akan bersyukur. Ini adalah ayat terakhir. Mari kita dengarkan satu pujian